tidur. Okey, doa. Bismillah. Tak dengar macam doa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Awak ni tak dengar macam doa. Tah alaina hikmata kawan alai ini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, mana muka Hanan tu? Tak nampak muka tu. Awak ni ada adik Adik Safa Ha? Awak ni? Okey. Apa? Assalamualaikum semua. Dengan ini rasmi Ustaz akan ajar taufik kamu mula sekarang termasuk yang minggu depan sampai akhir tahun. Okey. Okey semua? Okey. Fiqah Ustaz ambil tak? Fiqah Ustaz juga. Okey tak? Okey tak? Okey. 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 Minggu lepas kamu belajar Rasul, buka muka ulang sikit. Rasul Ulul Azmi kan? Nampak kan? Nampak. Sila. Siapa pergi tandas tu? Siapa nak pergi tandas? Pergi. Isyad Rasul Azmi Ustaz Khadijah dah ajar. Ustaz nak ulang. Bagi kamu ingat, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Itu saja barulah. Kita ulang je. Okey. Jadi jawab. Minggu lepas semua boleh tolong mute kejap tak? Mute suara. Boleh. Ustaz tak. Rakam dah. Okey, minggu lepas kamu belajar tajuk Rasul Ulul Azmi kan? Rasul Ustaz ulang Sudah ajar Rasul Ulul Azmi ni apa maksud dia? Sekejap Ni dia tanya. Saya ni muka surat sebelah terus 3. Ni muka surat ni. Ni muka surat sebelah dia. Surat apa tu? 13, 14. Surat berapa ni? 11. Surat 11. Nah, tengok dia tu. Kita baca Erti Ulul Azmi apa? Ialah Rasul yang mempunyai kesabaran tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran berat ketika berdakwah kepada umat dan kaum mereka. Okey, kita faham Ulul Azmi ni apa? Antara rasul-rasul yang diberi ujian berat ataupun mempunyai kesabaran yang tinggi dalam apa ketika berdakwah bukan maksud rasul-rasul yang kan rasul ada 25 kan. Selain daripada 5 ni bukan rasul-rasul yang sebelum dari selain daripada 5 ni bukan dia orang punya ujian tak berat. Cuma 5 orang ni ujian dia lebih berat daripada rasul-rasul yang lain. Ujian rasul-rasul lain pun berat, cuma 5 orang ni lagi berat. Faham? Faham tak semua? Bukan yang lain tak dikira berat, cuma yang ni lebih berat. Rasul sebab tu dikira Rasul Ulul Azmi ataupun Ulul Azmi kan. Ulul Azmi ni maksud apa? Ketinggian azam ataupun dia punya ketahanan mental fizikal semua kuat kat sini. Maksud dia apa? Kesabaran tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran berat ketika berdakwah kepada umat dan kaum mereka. Kan? Tengok siapa yang dikatakan Ulul Azmi tu siapa? Okey. Okey, tengok. Dia ada 5 kan? Siapa ingat? Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama berapa? 950 tahun. 950 tahun dia berdakwah. Yang ikut dia hanya berbelas orang sahaja yang ikut dia berdakwah Nabi Nuh. Nampak Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nabi ketiga kan? Adam, Idris, Nuh. Nabi ketiga. Nabi Nuh ni dia hidup bukan dia hidup. Dia berdakwah sahaja selama 900 lebih. 50 kot. 950 tahun lebih. Kan? 990. Bayangkan.
kita sehari pun kita dah rasa macam mana kan. Sebab tu dia diberi title ataupun gelaran ulul azmi. Sebab apa? Dia berdakwah secara berterusan selama 900, ingat 950 tahun tu, maksud dia dah dekat-dekat 1 milenium dah, 1 milenium dah. 1 abad, 9 abad dah. 9 abad, 1 abad, 1 tahun kan. Nak masuk ke 101 million. 1 milenium dah. Dah masuk dekat 1000 tahun. Nabi Nuh berdakwah. Dia punya, antara dia punya contoh apa? Tu lah dia berdakwah secara 990 tahun tu lah. Tengok yang kedua pula. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, kenapa dia dapat gelaran ulul azmi antara selalu apa? Ada orang masuk ke? Tak ada. Kenapa? Okey, Nabi Ibrahim kan, dia antara dia punya gelaran dia, antara dia punya cabaran dia ataupun dia punya ujian dia berkahwin dengan Siti Sarah, tapi dia orang lahir tak, dia orang kahwin lama tak dikurniakan anak. Sampai Siti Sarah tua, Nabi Ibrahim kahwin lain kan, kahwin Siti Hajar, barulah dapat Nabi Ibrahim. Dia kahwin dengan Siti Hajar, dapat Nabi siapa? Nabi Ismail. Jadinya Nabi Ibrahim ni ayah Nabi Ismail. Lepas tu, lepas Nabi Ismail lahir, bini pertama Nabi Ibrahim Siti Sarah kan, yang tak dapat anak tu dari awal tu, sampai dia umur tua, barulah Allah kurniakan dia seorang lelaki, juga seorang Nabi. Nama apa? Nabi Ishaq alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ni ada 2 orang anak. Dua-dua ni Nabi. Betul tak? Umar buat apa tu? Jadinya Umar pula. Jadinya Nabi Ibrahim ada 2 orang anak. Pertama Nabi Ismail. Dua-dua ni Nabi keturunan kayaknya. Sebab tu kalau kita tengok keturunan Nabi Muhammad atau keturunan Nabi-Nabi, banyak bertemu sampai ke Nabi Ibrahim. Kita tengok Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dua-dua ni anak Nabi Ibrahim. Berlainan satu bapa, berlainan ibu. Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Tu antara salah satu dia punya cabaran dia. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dia dapat anak pada umur yang agak tua. Nabi Ibrahim kan. Tu adalah satu ujian dia. Satu lagi ujian, dia kena apa? Allah perintahkan dia supaya menyembelih anak dia. Siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Kita nak ke contoh kita ada adik ke apa? Allah perintahkan kita suruh sembelih adik kita, nak? Kalau kita nak sembelih, tapi kita nak korbankan, tak, memang kita tak sanggup. Tapi Nabi Allah Ibrahim kata apa? Aku akan turuti perintah Allah ni. Nabi Ismail pun turut. Jadinya ketika mana nak sembelih tu kan, yang jadilah peristiwa apa? Peristiwa Hari Raya Aidil-Adha. Sebab ini salah satu dia punya iktibar dia kan. Nabi Ibrahim, masa Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail tu, Allah tukarkan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Jadinya itu menunjukkan ketaatan perintah Allah ke atas Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Jadinya Nabi Ibrahim, ingat, Nabi Ibrahim ni ada 2 orang anak. Ada banyak lagi tapi 2 orang ni Nabi. Betul tak? Ismail dan Ishaq. Ishaq ni ada anak lagi. Ayub kot nama dia. Ayub, Yakub, Nabi Yusuf. Dia berlanjutan. Tu saya kata Nabi Ibrahim ada anak Ismail dan Ismail dan Ishaq. Nabi Ismail ni keturunannya sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Nabi Ishaq sampai ke keturunannya sampai ke Nabi Musa alaihi salam. Dia cabang 2, Ismail, Ishaq. Ismail sampai ke Nabi Muhammad, Ishaq sampai ke Nabi Musa alaihi salam. Atas dia Nabi Ibrahim lah kan. Kita panggil Abul Anbiya ni siapa? Nabi Ibrahim lah Abul Anbiya. Sebab banyak keturunan Nabi datang daripada keturunan dia. Ataupun dia punya silsilah. Yang ketiga, Nabi yang ketiga yang mendapat gelaran ulul azmi ialah, kenapa Jina? Nangis ke? Pergi makan Jina.
Apa? Oh, something ya. Ni Arjuna pergi makan. Tak lapar ke? Pergi makan. Okey, sambung Nabi yang ketiga. Okey, besok. Nabi yang ketiga dia mendapat gelaran Ulul Azmi iaitu Nabi Musa alaihi salam. Musa ni apa? Dia punya cabaran dia lawan dengan bapa angkat dia kan, Firaun tu kan. Contohnya Firaun dia apa yang tongkat berubah jadi ular. Tu Nabi Musa lah tu. Dia berlawan dengan dia punya mak angkat dia nama apa? Asyah kan? Mak angkat Nabi Musa nama Asyah ataupun Asyah. Asyah tu bini Firaun. Asyah tu lah yang jumpa Nabi Musa hanyut dekat sungai tu kan. Asyah kutip, Asyah bela sampai dia menjadi besar Nabi Musa. Nabi Musa ni satu zaman dengan dia Nabi Harun. Musa dan Harun. Tak apa. Nabi Musa dia antara dia punya cabaran ataupun semua tak mute suara ke? Mute suara kejap. Nabi Musa dia punya antara dia punya ujian dia melawat, dia berdakwah dengan apa? Berdakwah dengan Firaun. Berdakwah kepada Firaun. Firaun ni dia kata dia punya kepayahan dia tak payah kan? Iblis walaupun dia ingkar dengan perintah Allah, iblis kan? Tapi dia tak pernah mengaku Tuhan. Tapi bila mana kata Firaun ni dia mengaku diri dia Tuhan. Betul tak? Tu dia punya antara dia punya kesulitan dalam berdakwah kepada Firaun dan kaum Firaun lah. Sebab tu yang contoh apa masa tongkat Nabi Musa menjadi ular, sungai ni terbelah kan? Sungai Merah, Laut Merah terbelah atas mukjizat Allah kan? Masa Nabi Allah Musa nak melintas bersama kaum dia. Dah masuk kau ni bodoh. Dengar dah. Anan slow suara, mute suara Anan. Lepas tu apa lagi contoh dia? Okey. Apa? Kita ulang je ni, lebih panjang pula. Lepas tu yang ketiga, yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lah, Nabi Isa sekiranya Nabi Isa ni Al-Masihan. Nabi Isa dia punya Tuhan yang dia kata kita kena salib tu, tapi bukan Nabi Isa tu. Dia punya peristiwa macam itulah. Nabi Isa sampai sekarang Allah mengangkat dia sampai mengangkat Nabi Isa ke langit. Yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lah. Seperti mana kita tahu kita dah sedia maklum ataupun kesulitan dan kepayahan Nabi Muhammad untuk berdakwah kat kita sampailah kita ke hari ini penuh dengan onak duri kan, penuh dengan kepayahan dan kesulitan. Benda ni pada kat sini. Nanti kau buat tengok kamera ni. Okey, sambung. Okey, macam tu lah kita cakap Allah. Jadinya 5 orang ni, ingat semua. Nasihat 5 orang ni kena ingat. Ulul Azmi ada berapa tanya? Ada 5. Pertama, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad ataupun Nimun. Kita boleh buat Nimun lah. Nimin. Nimin. Ingat ada Nimin. Ni contoh mana ada tulis. Contoh mana? Cara senang nak ingat Nimin Nimin tahu Nimin. Nimin ni, Nimin teks. Draw lah. Ni Nimin, contoh nak ingat. Ni N. Ada sencing pun. Aduh. Okey. Ni contoh N. Ni N. Yang ni I.
I kan. Jadi ya M Nabi Musa M. Aisyah I. Muhammad M. Jadinya kamu ingat ni je. Ni mim. Nampak ingat ni mim saja. Jadinya N ni merujuk kepada Nabi Nuh. I Nabi Ibrahim, mim Nabi Musa, Aisyah, I Nabi Aisyah, M Nabi Muhammad. Jadinya ni mim. Ingat itu je. Bila orang tanya siapa nama siapa Nabi Rasul Allah Azmi, kita ingat ni mim. Nuh, Ibrahim, mim Musa, I Aisyah, M Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey semua? Nampak? Tu ni mim. Okey, sambung. Okey, kita sambung pelajaran yang baru muka surat 14. 14 13. Kita tengok tajuk yang baru kita hari ini muka surat 14. Muka surat 14. Muka surat okey, nampakkan semua? Kan? Muka surat 14. Ni. Sikit je baca. Tajuk dia apa? Taat kepada Allah ataupun taat kepada Rasul. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang ke berapa? Muka surat 14. 13. Taat kepada Rasul. Kita tengok Ustaz baca apakah yang dimasukkan dengan taat kepada Rasul. Apakah yang dimasukkan ni? Baca ni. Anakku, nampak ni dialog ni. Anakku sayang, sebutkan maksud taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kat sini. Ni dia punya biru ni. Maksudnya ialah apa yang dimasukkan dengan taat kepada Rasul ataupun taat kepada Nabi kan. Maksudnya ialah mengamalkan segala apa yang disuruh oleh Rasulullah. Maksud apa yang taat tu maksud apa? Mengamalkan ataupun melakukan segala apa yang disuruh kepada oleh Rasulullah dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya, seperti syirik, derhaka kepada ibu bapa, mungkir janji, hasad dengki, berbohong dan khianat. Itu antara contoh-contoh ataupun maksud taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud taat kepada Rasulullah. Yang tu je. Maksud dia apa? Mengamalkan ataupun melakukan perkara suruhan Nabi ataupun dan meninggalkan perkara larangan Nabi seperti syirik semua tu kan. Tengok satu lagi. Jadinya muka surat seterusnya ni. Tak ada lah. Nanti kita sambung. Nanti kita sambung pula muka surat 13 kita sambung. Nanti Ustaz baca lagi minggu depan lah. Okey. Kamu buku tulis kosong dah lebih kan? Buku tulis. Kan? Ada lagi kan? Kamu buat buku tulis khas untuk tauhid. Buku tulis. Mana buku tulis tu? Buku biru tu lah. Buku garisan tu. Dengar tak semua? Kamu salin balik muka surat 15 ni. Muka surat mana? Ni. Tulis tauhid. Buku tulis tauhid betul macam Maryam. Semua tengok Maryam. Maryam tunjuk. Macam tu semua. Sediakan buku tauhid satu. Ni, kamu salin ni. Maksud taat kepada Rasul apa? Ni satu. Lepas tu dalil dia. Maksud salin jugalah maksud. Boleh? Sikit je. Maksud dan dalil naqli dia dan berserta maksud. Kamu tulis hari ni hari apa? Nanti minggu depan Ustaz nak cek seorang-seorang. Faham? Faham tak semua? Semua, okey? Kholis, faham tak Kholis?
Irsyad okey ke? Irsyad faham ke? Ha, buku tu. Omar, Auni. Ha, buat dalam buku tu, tulis muka surat 15. Salin balik je, salin balik maksud taat kepada Rasul dan dalil naqli dia. Ya ayyuhallazina amanu atii'allaha wa atii'ar rasul wa ulil amri minkum. Ha, tu je salin. Omar. Faham tak? Menguat tak kata mulut. Okey, semua faham Siapa tak faham? Ifah faham tak Ifah? Iman, faham tak muka surat 15? Muka surat 15 salin balik pengertian taat kepada Rasul dan berserta dalil naqli dan berserta maksud dia. Ifah okey? Mana? Tadilah muka surat 15. Muka surat 15. Okey. Muka surat 15. Tak. Ni, nampak ni? Atas tu. Yang ni dan yang ni. Oh, okey. Ni, yang ni semua ni dan yang ni. Ni, dua ni. Ni. Nampak? Ni baca dan faham ni. Maksud taat ni, semua tengok. Ni salin. Kamu ikutlah. Kamu nak buat anak panah ke, kamu nak buat love ke, kamu nak buat petak segi ke, tulislah cantik-cantik. Lepas tu dalil akhir ni, ya ayyuhallazina ni ayat Quran ni berserta maksud dia. Faham? Faham semua? Auni okey ke? Auni faham? Kakak Aulia faham ke? Kakak Aulia faham ke? Abang Uwais faham ke? Abang Kisha faham ke? Okey, semua faham? Mariam faham tak? Mariam ada adik juga, lupa nama adik nama apa. Mariam ni nama apa? Mariam. Adik Mariam nama apa? Umayyas. Umayyas. Oh. Dah kat tangan Syirah. Habis dah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma allamtani Ani farduhu la yahi waqti hadati wa la tunsini ayat wa alamin ayat. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.